Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Selamat kembali ke channel Cikgu Arma Yusof. Okey, so kali ni kita nak masuk pula topik 2.2, kita nutrien dalam ekosistem. Okey, boleh Okey, so kita nak tengok apa kita nutrien yang ada dalam ekosistem. Yang pertama kita ada kitar air, yang kedua kitar karbon dan yang ketiga kitar oksigen. So, ketiga-tiga kitar ni kamu dah belajar semasa tingkatan 1. Jadi, kita akan sentuh sikit sahaja, tapi kita nak tengok apa peranan benda hidup dalam setiap kitar tersebut. Okey, apa benda hidup? Tumbuhan dan juga haiwan. Okey, boleh So, kita tengok dahulu untuk kitar air. Okey, kat sini kita ada matahari, ada air laut, air tasik, air sungai. Ini adalah air permukaan. Dan kat bawah ni kita ada air bawah tanah. Kemudian kita ada juga pokok dan juga haiwan. Okey, so kamu tengok proses transpirasi oleh tumbuhan, penyejatan air permukaan, respirasi, perkumuhan dan juga penyahtinjaan oleh haiwan akan menghasilkan wap air. Okey, so 5 proses ni akan menghasilkan wap air. Okey, wap air tadi dia akan naik ke atas sampai kat tempat yang sejuk, dia akan terkondensasi. Kondensasi jadi apa? Jadi awan. Kemudian awan tadi dia akan turun balik dalam bentuk hujan, masuk balik ke dalam air permukaan dan dia akan berulang-ulang. So itu adalah kitar air. Jadi sekarang kita nak tengok apa peranan pokok dan juga haiwan tadi dalam kitar nutrien. Okey, boleh Okey, kita tengok dahulu untuk pokok. Okey, yang pertama, daun pokok yang gugur akan menutupi permukaan tanah. Kamu tengok ni daun yang gugur ni dia akan tutup permukaan tanah. Bila dia tutup permukaan tanah, ini akan dapat kurangkan penyejatan air. Bila penyejatan air kurang, maka maka kita dapat elakkan tanah daripada jadi kering. Okey, boleh Itu peranan dia yang pertama. Daun dia tadi. Okey, yang kedua akar dia. Macam mana akar dia main peranan? Akar tumbuhan ni dia akan cengkam tanah. Okey, dia akan grip tanah supaya struktur tanah tu akan jadi lagi kuat. Bila struktur tanah tu kuat, aliran air bawah tanah akan jadi perlahan. So, bila aliran perlahan, maka kita dapat elakkan hakisan tanah. Okey, boleh Itu yang kedua. Yang ketiga. Okey, proses transpirasi. Ini yang cikgu sebut tadi. Okey, akar ni dia akan serap air bawah tanah, bawa naik ke seluruh bahagian tumbuhan, kemudian sampai kat daun, dia akan keluar dari daun melalui stoma. Okey, melalui stoma. So, air yang keluar tadi akan jadi wap air. Ini kita panggil proses transpirasi. Okey, so bila banyak air yang keluar melalui transpirasi ni, maka kandungan wap air dalam udara pun semakin bertambah. Okey? Bila banyak wap air dalam udara, bumi kita pun sejuklah sikit kan? Okey, haiwan pula. Okey, kalau tumbuhan tadi ditambahkan wap air melalui proses transpirasi, haiwan pun sama. Dia akan membantu tambahkan wap air dalam udara. Macam mana? Melalui proses respirasi, perkumuhan, peluh, kencing, dan juga penyahtinjaan. Okey, so 3 proses ni Okey, so ini akan dapat meningkatkan wap air dalam udara. Okey, sudah selesai kitar air. Kita tengok pula kitar karbon dan kitar oksigen. Yang ini cikgu gabungkan terus. Cikgu gabungkan terus. Okey, so kat sini kita tengok ada pokok. Okey, kita ada lembu dan kita ada kulat. Okey. So, pokok dan juga haiwan, okey, mereka sama macam manusia, perlu melakukan proses respirasi. Bernafas. Untuk apa? Untuk hidup lah kan? Kita kena lakukan proses respirasi. Nak buat proses respirasi, proses pernafasan ni, kita perlu guna gas apa? Gas oksigen.
Okey. So maksudnya oksigen digunakan oleh tumbuhan dan juga haiwan untuk proses respirasi. Okey, bila tumbuhan mati ataupun haiwan mati, mereka akan diuraikan ataupun direputkan oleh siapa? Oleh kulat dan bakteria. Tetapi untuk proses pereputan tersebut berlaku, mereka perlukan, kulat bakteria tadi dia perlukan oksigen. Kalau tak ada oksigen, pereputan tak boleh berlaku. Boleh? Oksigen, perlu oksigen untuk pereputan. Boleh? Nak reputkan siapa? Nak reputkan tumbuhan dan juga haiwan yang mati. Boleh? Bila kita bernafas ataupun respirasi, kita guna oksigen, kemudian kita keluarkan apa? Kita bebaskan apa? Kita bebaskan karbon dioksida. Sama juga dengan haiwan dan tumbuhan, bila mereka buat respirasi, mereka akan bebaskan karbon dioksida. Begitu juga dengan pereputan. Bila pereputan berlaku, karbon dioksida akan dibebaskan. Bebas karbon dioksida, bebas karbon dioksida, bebaskan karbon dioksida. Boleh? So sekarang karbon dioksida ni siapa yang akan guna? Yes, yang akan guna adalah tumbuhan. Tumbuhan nak guna untuk apa karbon dioksida? Proses fotosintesis. Karbon dioksida digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Bagus. Bila tumbuhan buat fotosintesis, apa yang dihasilkan? Ya, yang akan dihasilkan adalah oksigen. Boleh? Fotosintesis hasilkan ataupun bebaskan oksigen. Kemudian oksigen tadi dia akan diguna balik untuk respirasi dan pereputan. Respirasi dan pereputan hasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida digunakan oleh siapa? Digunakan oleh tumbuhan. Buat fotosintesis. So dia akan berulang-ulang yang sama. So ini adalah gabungan kitar karbon dan kitar oksigen. Boleh? So kita tengok sikit latihan kat sini. Tumbuhan dan haiwan melakukan respirasi menggunakan oksigen. Cikgu tulis O2 O2 ni oksigen dan membebaskan karbon dioksida, CO2. CO2 adalah karbon dioksida. Yang kedua, tumbuhan dan haiwan yang mati diuraikan, direputkan oleh bakteria dan kulat menggunakan oksigen juga dan membebaskan karbon dioksida. Dan yang ketiga, tumbuhan hijau mengekalkan kandungan karbon dioksida dan oksigen dalam udara melalui fotosintesis yang menyerap, fotosintesis dia serap karbon dioksida dan dia akan bebaskan oksigen. So senang je So ini adalah peranan. Peranan siapa? Organisma hidup. Peranan haiwan dan tumbuhan dalam kitar karbon dan kitar oksigen. Boleh? So kita dah selesai bahagian kitar nutrien. Sekarang ni kita nak tengok pula masalah gangguan kepada kitar nutrien. Boleh? Yang pertama kita tengok punca dia dahulu Punca dia. Penebangan hutan yang tidak terkawal. Pokok besar, pokok kecil, semua dia tebang. Yang kedua, pembakaran bahan api fosil. Dan yang ketiga, penggunaan sumber air berlebihan. Cikgu besarkan sikit bagi kamu nampak. Nak siram pokok sikit je. Tapi air banyak guna. Penggunaan air berlebihan. Seterusnya kita tengok apa kesan dia kalau kita guna air berlebihan semua tadi tu kan. Yang pertama, karbon dioksida berlebihan. Bila banyak sangat bahan api fosil dibakar ni, maka karbon dioksida akan berlebihan. Apa kesan dia? Kesan rumah hijau, bumi jadi panas. Tanah jadi tidak subur dan juga pemanasan global. Kita tengok gambar sikit ni. Lebihan karbon dioksida dalam udara, tanah tak subur,
Okey, pemanasan global. Okey, so apa langkah mengatasi dia? Okey, ada beberapa langkah. Yang pertama, kita wujudkan sistem pertanian terancang. Okey, maksudnya kita akan jimatkan penggunaan air. Okey, yang kedua, okey, gunakan kenderaan awam. So bila kita guna kenderaan awam, kuranglah asap kereta. Okey, boleh eh? Yang ketiga, simpan air hujan untuk kegunaan harian. Tapi janganlah simpan dalam cawan kecil macam ni je. Okay, ini gambar je. Kamu simpanlah dalam tong yang besar. Okay. Kemudian penanaman semula pokok. Okay, tanam semula pokok yang ditebang tadi. Dan yang last kali, memperketat undang-undang. Siapa yang buat pembalakan haram, pembalakan berleluasa tadi tu, okay, kita denda dia banyak-banyak, masukkan dia dalam penjara. Okay, so itu adalah cara-cara untuk mengatasi. Okay, so setakat ini sahaja perkongsian daripada cikgu. Cikgu harap bermanfaat untuk kamu semua. Okay, sehingga berjumpa lagi.